berjawatan sebagai penolong pendaftar nikah untuk mengakad nikahkan anak saya dengan Muhammad Rizal bin Mukhtar dengan mas kawinnya 300 ringgit tunai. Mana teriak? Rompit. Rompit ini dan Allah Muharram. Dan Allah Muharram. Dan Allah harap. Dan Allah harap. Ada lah tapi tak jumpa bawah lah. Ya kok, 30 ringgit tak? Kilo. Dia ada 3 ringgit tinggal. 30. Ada banyak nak mana tu? Sampai saya tu bukan tahu kan. Rompit. Rujuk saya tu kan. Pelan. Ini jauh ini. Kelihatan. Sana tu kan? Ya, Daripada sana ada. Ada. Bagi tadi. Enam tengah tadi. 6.5. Ikut Azam. Ada. Ni nak buat. Nah. Dah. Nak tahu. Dia kita berona. Ya, boleh Ustaz. Tak ada apa-apa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyana al-arwah al-ashbah wa halal nikah wa harrama as-sisah. Wassalatu wassalamu ala man fassala bainal mamnun wal mubah wa ala alihi wa sahbihi ulil nufuzi zakiyah ma bada balu tamami wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berbahagia Encik Subadar dan isteri serta keluarga, rombongan daripada pihak pengantin lelaki daripada Rompin Rompin mungkin dia ayah sendiri tak? Ada ayah tak? Tak, Encik Mukhtar. Ada. Okey, ada. Nak suruh ke? Belum. Okey. Yang diraihkan pengantin lelaki dan perempuan, saksi nikah kita pada petang ni Pelajar Rifin dan juga Encik Mukhtar, khususnya tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat kita bersama untuk majlis akad nikah di antara Bapak Faizal dan juga Siti Aisyah. Ya, tidak yang mewakilkan saya untuk akad nikah kan. Ya. Jadi sebelum kita teruskan kepada upacara akad nikah di antara Muhammad Faizal dan Muhammad Faizal bin Mukhtar dan juga Siti Aisyah binti Subadar. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai nasihat dan peringatan kepada kita semua, khususnya kepada pengantin yang kita raikan pada petang ini. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada Muhammad Faizal dan juga Siti Aisyah kerana telah mengambil jalan yang terbaik dalam menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan yang akan mengikat perhubungan tersebut dengan ikatan pernikahan yang sah menurut agama kita, agama Islam, dan seterusnya dapat mengeratkan perhubungan dua keluarga, terutamanya daripada Rompin Pahang. Jauh ni Rompin ya. Okay. Dan juga Semenyih, Selangor, Darul Ihsan, dan seterusnya dapat mengembangkan persaudaraan di kalangan kita umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Maksudnya, wahai sekalian manusia, kami jadikan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu pula beberapa puak dan suku sakat, yang mana tujuannya supaya kamu dapat berkenalan antara satu sama lain. Sabda Rasulullah SAW, An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Maksudnya nikah kahwin itu sunnahku, maka sesiapa yang benci kepada sunnahku, dia bukanlah dari kalangan umatku. Dengan dalil tadi jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan orang bujang supaya berkahwin, kerana perkahwinan itu setengah daripada amalan para nabi-nabi dan orang-orang yang baik. Dengan perkahwinan
seseorang itu dapat mengawal hawa nafsu dan syahwatnya daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan masyarakat dan nama baik keluarga. Dengan perkahwinan juga, jiwa seseorang akan merasa tenang dan tenteram. Segala urusan yang dilakukan akan menjadi bertambah baik dan bertambah sempurna. Seorang yang telah berkahwin juga akan dapat merasai tanggungjawab dalam urusan berumah tangga, redha dalam menghadapi perubahan hidup, dan segala amal ibadahnya akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Inilah sedikit daripada rahsia dan kelebihan yang tersembunyi dalam erti kata perkahwinan yang dituntut oleh agama Islam. Oleh itu saya pinta agar perkahwinan ini dijaga bersama oleh suami dan isteri. Suami selaku ketua keluarga yang akan menerojui rumah tangganya perlulah sentiasa memahami dan sentiasa menerojui rumah tangganya agar mencapai satu rumah tangga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala dalam setiap urusan, suami perlu bertindak secara rasional, secara bertimbang rasa, bertolak ansur dalam mewujudkan sebuah kebahagiaan di dalam rumah tangga. Sekiranya berlaku perselisihan faham ataupun perselisihan pendapat di antara suami dan isteri, dan sudah pasti perselisihan pasti akan berlaku. Tidak banyak tapi sedikit pasti akan berlaku kerana dua jiwa yang disatukan ini pasti ada pertentangannya. Maka bertindaklah dengan rasional dan jangan mudah bertindak mengikut perasaan. Suami perlulah mengelakkan sama sekali daripada mudah untuk melafazkan perkataan talak ataupun perkataan cerai terhadap isterinya. Contohnya, aku talakkan kamu, aku ceraikan kamu. Perkataan tersebut tidak boleh dilafazkan secara main-main ataupun gurauan ataupun lakonan ataupun meniru perkataan tersebut daripada orang lain, kerana talak pasti akan berlaku. Jelas Begitu juga isteri, janganlah mudah untuk memohon daripada suami untuk ditalakkan ataupun diceraikan. Sekiranya tidak terdapat jalan penyelesaian di antara pihak suami dan pihak isteri, lantiklah pendamai ataupun orang tengah daripada pihak suami dan pihak isteri bagi mencari jalan penyelesaian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian. Sebab itu pihak suami perlulah sentiasa mengetahui dan menunaikan kewajipan terhadap isteri. Antaranya, suami bertanggungjawab dalam menyediakan nafkah. Contohnya nafkah perbelanjaan, nafkah tempat tinggal, pakaian dan sebagainya kepada isteri. Suami juga perlu memberikan didikan agama, terutamanya dalam hal-hal fardu ain kepada isteri. Sekiranya suami tak mampu untuk memberi pengajaran tersebut, dia dan juga isterinya perlulah pergi ke tempat-tempat lain yang lain untuk belajar ilmu tersebut ataupun membenarkan isterinya untuk belajar. Suami juga perlu menjalinkan hubungan yang baik dengan keluarga di sebelah pihak isteri. Suami perlu menunjukkan atau memberikan layanan yang baik dan sentiasa menunjukkan budi pekerti mulia terhadap isteri. Manakala kewajipan isteri terhadap suaminya pula antaranya hendak sentiasa mentaati suami selagi mana suruhan ataupun arahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum hakam syarak. Isteri juga perlu menghormati keluarga di sebelah pihak suami. Isteri perlu menjaga maruah diri dan menjaga maruah suami. Isteri juga wajib menyempurnakan kemahuan suami yang halal pada bila-bila masa. Oleh itu berbahagia dan beruntunglah mereka yang berkahwin menurut ajaran Islam apabila cukup syarat dan melaksanakan tanggungjawab suami dan isteri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Lafaz terima nikah. Tak tahu lah. Aku terima nikah. Kuat sikit, jauh datang. Orang tak dengar. Jadi, aku terima nikah. Aku terima nikah Siti Aisyah binti Subadar. Aku terima nikah Siti Aisyah binti Subadar Dengan mas kahwinnya dengan mas kahwinnya RM300. 300 ringgit. Tunai ke tak?
tunai. Okey, lagi sekali. Aku terima nikah Siti Aisyah binti Subadar dengan mas kahwin RM300. Dengan mas kahwinnya. Dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Ini tu kembali kepada Siti Aisyah Okey. Okey, lagi cepat sikit. Cepat sikit. Lambat-lambat tak apa, 2-3 nafas pun tak apa. Okey. Bagi clear. Semua nak dengar ni. Okey. Aku terima nikah Siti Aisyah binti Subadar dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Okey, macam tu jawapan ya. Boleh? Syok. Yang putih ya. Ha? Yang putih ya. Tak apa. Tak apa. Okey. Cuba istighfar 3 kali. Cepat sikit. Cepat sikit. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazina Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ucap dengan syahadat Allah kenal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Aku Muhammad. dan saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah oleh Allah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah oleh Allah dan Muhammad. Aku dan saksi Dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sebagai Rasul. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Lagi sekali. Aku naik saksi Asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah oleh Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. selawat ke atas Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa jadi imam. Okey. Tangan panas yang okey ni. Dah saya panggil nama dah saya. Pasti dah habis. Jawab. Dengan lafaz yang lancar. Okey, bagi clear, bagi terang. Okey. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بالإحسان Muhammad Faizal bin Mukhtar. Saya. Aku nikahkan kau dengan Siti Aisyah binti Subadar yang telah berwakil wali bapanya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Siti Aisyah binti Subadar dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Okey, maksudnya okey. Alhamdulillah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'thuma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma a'tina wa la tahrimna wa la تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وقنا واعف عنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائليها
وأتممها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nafas taklid jadi isteri kena dengar baik dan faham kan ya. Nafas pengakuan taklid perjanjian suami kepada isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengaku apabila saya tinggalkan isteri saya, Siti Aisyah binti Subadar, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakit tubuh badannya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak pun atau tebus talak. Ya, ada dua perkara penting yang nak fahamkan saya sedikit. Baik, tadi suami telah bertaklid, pengakuan taklid di sini. Sekiranya suami meninggalkan isteri dalam selama tempoh 4 bulan hijrah berturut-turut. Bulan hijrah ni bulan Islam, lebih pendek daripada bulan Masihi. Dia meninggalkan dalam tempoh 4 bulan hijrah berturut-turut ataupun lebih daripada tempoh 4 bulan hijrah. Jadi berturut-turut bukan selang seminggu ada, selang seminggu ada, tak apa itu. Ini berturut-turut tanpa kabar berita. Okey, dengan sengaja. Sengaja ni tidak ada masalah apa-apa, tiba-tiba hilang tanpa kabar berita. SMS pun tak boleh, telefon pun tak boleh, kontak keluarga suami pun semua hilang. Tak ada apa-apa, tak ada sebab apa-apa. Ataupun paksaan. Paksaan di sini maksudnya suami ini contohnya macam kena tahanan penjara lah. Ataupun masuk seserati kan. Tak ada suka masuk dalam penjara kan. Kena paksa masuk. Dan pada masa itu suami tidak ada pun memberi nafkah kepada isteri. Dah hilang tanpa kata ada nafkah. Dan pihak suami ataupun keluarga pihak suami pun tidak memberi nafkah kepada isteri yang selayaknya pada masa itu. Isteri memang taat suami lah, memang setia dengan suami, tak mengganti lah maksudnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, suami tadi juga membuat pengakuan sekiranya melakukan sebarang mudarat atau lazim menyakiti tubuh badan. Maksudnya ialah suami ini panas barang lah. Contohnya kan, melakukan mudarat lazim menyakiti, maksud suami ini panas barang lah. Selalu pukul isteri. Silap cakap sikit pun kena penampar kan. Silap cakap, suruh buat lain dan semua lain itu pun kena penumbuk, suruh masak kari, tapi masak kurma itu pun kena flying back kick. Punya garang suami ini. Jadi tak tahan dengan kerana suami. Yang kata suami ini, isteri bolehlah buat pengaduan ke mahkamah syariah. Buat pengaduan ke mahkamah syariah. Dan jika sabit aduan di mahkamah syariah, jadi isteri boleh memberi bayaran kepada pihak mahkamah sebanyak RM10 bagi pihak suami, dan ketika itu bolehlah berpisah dengan suami. Itu yang dikatakan sebagai mustalak ataupun talak khuluf. Bayar bagi pihak suami kepada mahkamah syariah, jadi boleh berpisah dengan suami. Ini untuk mengelakkan daripada isteri dianiayai oleh suami ataupun digantung tidak berdaya. Sudah kan? Jadi suami kalau nak pergi mana-mana kena maklumlah dengan isteri, jadi hilang tanpa kabar berita. Apatah kalau lebih daripada tempoh 4 bulan hijrah. Kalau 4 bulan masih lebih panjang. Kalau tengoknya 4 bulan masih dia tinggal, maksudnya sudah cukup ni tempoh 4 bulan. Jadi kalau kita kena maklum, kena berhubungan lah. Jadi kena jaga isteri baik-baik. Ini sisang dah cerdik lah. Jadi tiba-tiba hilang tempoh 6 bulan tu isteri jadi orang lain lah. Jadi Jadi
selesai majlis kita pada petang ini, saya ucapkan selamat pengantin baru dan berbahagia hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Jadi untuk makluman, sijil nikah boleh diperolehi di Pejabat Agama Kajang dalam tempoh 3 minggu lah. Saya akan sambil pada hari Senin ni. Kemudian bagi tuntut di Pejabat Agama Kajang tempoh 3 minggu dan perlu pergi suami dan isteri. Tidak boleh hantar wakil. Okey, nak tuntut sijil nikah yang asal. Sebagai satu tanda pernikahan. Ini sebagai tanda aja lah, bukan sebagai dia tak value apa, cuma tanda menikah. Nanti boleh datang ambil dengan saya akan foto setiap orang ni, ambil bukti lah sebagai sekarang tu nak pergi sekolah ni kan, nak hari dulu sebagainya sudah boleh bukti pernikahan. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai majlis kita pada petang ni, saya